Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurani Syahirah bersama rakan saya Nur Alia mewakili kumpulan 5 akan membentangkan tajuk mengenai materialism. Definisi materialism diartikan sebagai bahawa teori-teori atau kepercayaan material sahaja yang wujud. Menurut ensiklopedia menyatakan bahawa semua fakta atau hakikat yang berkaitan dengan pemikiran, kecenderungan dan sebab akibat manusia bergantung kepada proses atau benda. Menganggap bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini melainkan seluruhnya ditentukan oleh fizik. Seterusnya, tokoh materialism iaitu Democritus. Beliau adalah seorang filsuf yang terdapat dalam atomisme. Beliau telah banyak menulis tentang astronomi, matematika, sastera dan sebagainya. Beliau berpendapat bahawa kewujudan ini banyak mengandungi zarah-zarah atom yang sangat kecil. Jika ia diceraikan, maka benda itu akan binasa. Antara ciri-ciri materialism ialah segala yang ada berasal dari satu sumber iaitu materi. Tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai alat mencapai ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum dan juga menjadi condongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Pengaruh materialism ialah semua hal terdiri atas materi, fenomena adalah hasil interaksi material. Tidak mempercayai entiti-entiti bukan materi, contohnya roh, syaitan, malaikat dan sebagainya. Mereka hanya mempercayai materi dan aktivitinya bersifat abadi. Mereka juga mengancam seseorang individu tetapi juga menghancurkan nilai-nilai asas yang dipegang oleh sebuah negara. Hal ini menjadikan asas politik dan masyarakat sebuah negara bangsa yang tidak bermoral. Ciri yang disokong oleh kumpulan penyokong iaitu orang barat dan generasi muda. Ciri pertama ialah segala yang berasal dari satu sumber iaitu materi sebagai pemahaman dalam penafsiran keekonomian atas sejarah menerangkan setiap sudut kegiatan ekonomi kepada manusia. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan manusia secara umum. Seterusnya, pengetahuan manusia tidak lahir daripada fungsi otak kerana sebab utamanya adalah keadaan ekonomi. Selain itu, mereka juga memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Contohnya, mereka percaya bahawa materialism dapat memberikan kesempurnaan hidup dan ibadah. Perkara tersebut amat mempengaruhi generasi muda masa kini. Seterusnya ialah ciri yang ditolak oleh kumpulan penentang adalah Islam, iaitu tidak meyakini adanya alam gaib. Mereka percaya bahawa bahagia dalam kehidupan tidak hanya berunsurkan material sahaja, malah immaterial juga mempunyai kebahagiaan itu sendiri. Ciri yang kedua ialah menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak yang cenderung ke atas diri sendiri untuk terus-menerus mengumpulkan kekayaan yang bertentangan dengan konsep Islam. Mengatakan bahawa unsur immaterial dan immaterial tidak akan hilang dalam diri manusia kerana ianya tetap wujud. Seterusnya adalah amalan dan tindakan kumpulan penyokong oleh orang barat. Mereka menyifatkan bahawa materialism condong ke arah kebendaan dan kekayaan. Munculnya fahaman kapitalism iaitu keinginan mengumpulkan kekayaan dan kuasa dalam kehidupan sosial. Sebagai contohnya, mereka menyatakan bahawa pendapatan per kapita, panjangnya masa hidup serta tingkat pendidikan yang telah diraih oleh seseorang merupakan unsur materialism yang dipengaruhi oleh barat. Rasionalism pula digunakan oleh mereka untuk merungkai misteri alam semesta. Justru itu membawa mereka kepada kepercayaan terhadap kekuatan sistem pengetahuan sains yang amat besar. Seterusnya adalah amalan generasi muda. Mereka bekerja keras untuk menghadapi kehidupan yang lebih selesa oleh kerana terlalu banyak cabaran yang perlu dihadapi pada zaman moden ini. Kejayaan mereka diukur dari segi kebendaan yang menjadikan mereka lebih gemar menunjuk-nunjuk dalam laman sosial. Impaknya, mereka memberi kesan kepada orang ramai untuk berlumba-lumba menjadi kaya. Demi mendapat pendapatan lumayan, generasi muda kini telah banyak mempelajari ilmu pasaran saham untuk menambahkan wang milik mereka. Seterusnya, kita pergi kepada pengaruh materialisme dalam bidang ekonomi. Dari segi pengaruh negatif, dapat kita kaitkan individu yang ada sikap materialisme ni akan mudah terpengaruh dengan gaya hidup mewah walaupun dia tak mampu. Jadi, dia akan gelap mata dan terdedah dengan amalan rasuah. Seperti kita maklum, amalan rasuah akan menyebabkan meningkatnya keadaan inflasi sekaligus mendorong kekurangan pelaburan dan akhir sekali menyebabkan persekitaran perniagaan menjadi tidak kondusif kerana elemen ketidaktentuan. Dari segi pengaruh positif,
positif pula, individu yang ada sikap materialisme ni, dia nak tunjuk kemedaan. Jadi sudah tentu ia akan mendorong kepada perbelanjaan. Oleh itu, secara logik, lebih banyak wangnya dibelanja, lebih bertumbuhnya ekonomi, sekaligus meningkatkan KDNK. Isu semasa yang kumpulan kami dapat kaitkan ialah teknologi IoT dalam pertanian. Dalam satu portal berita harian bertarikh 26 Disember 2020 telah melaporkan penggunaan satu teknologi yang menggunakan sistem peranti perkomputeran iaitu Internet Kebendaan IoT. Jadi, apa fungsi IoT ni? Ia adalah sistem peranti komputer. Dalam bidang pertanian, ia digunakan untuk petani menggunakan telefon pintar sahaja untuk menabur baja, melakukan siraman dan sebagainya. Isu tersebut kami kaitkan dengan materialisme sebab salah satu ciri materialisme ialah bersifat memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Jadi, materialisme ni telah beri peluang untuk manusia belajar keseluruhan ilmu alam semesta yang bersifat materi. Salah satu contohnya ilmu sains lah yang menyebabkan terciptanya teknologi tadi. Tetapi penggunaan teknologi dalam segala bidang terutamanya ekonomi ini telah menghancurkan nilai-nilai asas dalam sesebuah masyarakat. Bila dah ada mesin ni kan, tiada lagi interaksi sesama manusia. Manusia sudah tidak saling memerlukan antara satu sama lain. Ini menyebabkan manusia jadi lebih materialisme. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh materialisme. Dengan pengaruh falsafah materialisme ni, orang barat dah memperkenalkan mesin jana kuasa air dan wap bagi pengeluaran produk secara besar-besaran. Dari situ, tercetusnya ideologi kapitalisme menyebabkan berlakunya revolusi perindustrian berasaskan mesin. Revolusi industri pertama ni telah membantu memperkukuhkan kuasa hidro, kuasa wap dan penghasilan peralatan mesin. Manakala revolusi kedua telah membawa kepada penjanaan kuasa elektrik dan sektor pembuatan berskala besar. Cadangan penyelesaian isu berdasarkan falsafah sejahtera. Yang pertama, dari aspek keselamatan dan privasi, teknologi IoT tadi termasuk dalam peranti yang terdedah kepada penggodaman. Contohnya baru-baru ni serangan DDoS menyebabkan pakar perlu untuk mengamankan IoT dari serangan hacker. Jadi, cadangan kami untuk menyelesaikan ialah dengan membuat pengesahan peranti dengan teliti dan sentiasa mengemaskini peranti dari semasa ke semasa. Macam contohnya kita kemaskini aplikasi di Google Play Store, setiap kemaskini akan memastikan pepijat dibuang. Jadi, begitulah pelaksanaannya. Selain itu, perlu juga untuk peranti disahkan dengan menggunakan kata laluan yang kuat atau sijil. Yang kedua pula, dari aspek pekerja awam dan pekerja kecil, kita dah sedia maklum tadi yang terciptanya teknologi jadi menyebabkan pekerja dan pembantu kecil berkemungkinan akan hilang pekerjaan, terutamanya pekerja dan kaki tangan yang berpendidikan rendah. Jadi, apa kita perlu buat? Cadangan kami ialah untuk memperbanyakkan program latihan dengan cara mengadakan program latihan bagi meningkatkan kemahiran pekerja agar mereka memiliki kemahiran baru. Contohnya, walaupun teknologi tersebut mengurangkan kerja, tapi masih perlu ada manusia yang menyelia dan mengawalnya. Oleh itu, program latihan tersebut akan memenuhi skop pekerjaan masa depan sekaligus merapatkan jurang dalam proses revolusi ini. Yang berikut ialah senarai rujukan oleh kumpulan kami. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.